Okey, kita akan mula insya-Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebelum tu saya mohon saya minta maaf banyak-banyak, saya terpaksa mute-kan dulu. Okey, nanti masa saya sambil saya menerangkan, saya akan buka ruang untuk siapa nak bertanya soalan. Okey, masa tu boleh unmute. Tapi buat sementara waktu saya akan mute-kan semua insya-Allah. Okey, saya minta maaf. Okey. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Pertama dan selama-lamanya segala pujian dan pujaan kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita sekali lagi untuk kita bertemu pada sesi kedua kita. Okay, di mana alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah buka ruang dan peluang untuk kita memulakan perjalanan kita, untuk kita memulakan langkah kita dalam untuk kita mempelajari ataupun untuk membaca Al-Quran seperti mana ia diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum kita memulakan langkah kita lebih jauh, maka perbaharuilah niat kita. Marilah kita sama-sama ikhlaskan niat kita, kita belajar kerana Allah Subhanahu wa taala yang pertamanya, dan yang keduanya untuk menghilangkan kejahilan daripada diri kita semua. Bukan bermakna orang yang bercakap kat depan ni, orang yang bercakap dekat yang sedang bercakap ni dia lebih berilmu. Okey, tetapi pengalaman yang ada, kita berkongsi pengalaman. Kerana dalam ni insya-Allah semuanya rata-ratanya saya yakin semuanya ada ilmu. Okay, dan apabila bercerita tentang tajwid itu sendiri, maka saya yakin semuanya pasti ada asas-asas berkenaan dengan tajwid. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan menyambung apa yang telah kita mulakan pada sesi kita yang lalu. Baik. Yang pertama kita sebutkan pada sesi yang lepas apa ertinya nak bertajwid. Okay. Seseorang bila nak masuk satu kelas tu, dia nak masuk kelas tafsir, dia nak masuk kelas tadabbur, dia nak masuk kelas qiraat, kelas fiqh, dia kena ada gambaran dulu apa sebenarnya yang hendak dilakukan di dalam kelas tu. Okay, sebab kalau dia salah faham terhadap kelas tersebut, dia masuk kelas qiraat tapi sebenarnya dia nak belajar tajwid, maka bila dia masuk kelas qiraat, lalu orang perkenalkan kepada dia ada qiraat Abi Ja'far, ada qiraat Nafi', ada dalam Nafi' pula ada Warsh, ada Qalun. So dia jadi pening. Dia kata, bukankah tajwid ni qiraat Hafs an Asim? So dia jadi pening. Okay? So sebelum kita masuk dalam mana-mana kelas yang kita nak masuk, pastikan kita ada gambaran yang jelas terhadap kelas apa yang kita nak masuk. Okay, kalau orang nak belajar fiqh, dia tak masuk kelas tajwid. Okay, maka dia tak jumpa hukum-hukum fiqh dalam tu. Okay, melainkan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum ada diselitkan sedikit untuk panduan, untuk tahu tentang kepentingan sesuatu ilmu. Baik, kita bercerita tentang tajwid dan kita membuat kesimpulan pada sesi yang lepas bahawa tajwid itu apa? Tajwid itu ialah untuk kita memberi kualiti, dan tanda kualiti kita dah sebut. Siapa boleh recall balik? Okey, siapa boleh recall balik apa kualiti, apa tanda kualiti pada bacaan Al-Quran kita? Okey, tanda bacaan kita berkualiti adalah apabila bacaan kita menepati bacaan yang dibawa oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tandanya bacaan Al-Quran kita adalah bacaan yang berkualiti. Okay. Walaupun ada orang tu dia baca dengan suara yang sedap, dia baca dengan lenggok yang menarik, okay, tetapi apabila bacaannya tidak menepati bacaan yang datang kepada Nabi SAW dan yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada para sahabat, maka bacaannya walaupun sedap tetapi ia tidak mempunyai nilai dan kualiti. Yang tu kita kena ingat. Okay, sebab ada orang dia rasa malu, dia rasa segan, dia rasa rendah diri, terlalu rendah diri. Sebab apa? Sebab bila dia tengok kawan-kawan dia semua baca berlagu sedap. Bukan kita kata jangan baca tak berlagu, sebab baca berlagu itu juga adalah sunnah. Okay, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Okay, bukan dari kalangan kita sesiapa yang tidak memperlagukan bacaannya. Okay, tetapi nilai dan kualiti dalam bacaan Al-Quran dia bukan bergantung kepada alunan suara yang merdu, alunan suara yang sedap, tetapi bergantung kepada
sejauh mana persamaannya, okey, persamaannya dengan bacaan yang diberikan oleh Nabi SAW. So itu makna tajwid, iaitu kita memberikan kualiti pada bacaan kita. Dan seterusnya kita menceritakan tentang hukum tajwid. Apa hukum bertajwid? Hukum bertajwid dalam membaca Al-Quran adalah fardu ain. Bila hukum membaca Al-Quran dengan bertajwid itu fardu ain, maka sudah tentu mempelajarinya juga adalah fardu ain. Okay? So kita kena tahu cara baca Al-Quran seperti mana ia diturunkan kepada Nabi SAW. Itu kewajipan bagi setiap Muslim. Namun kita sebutkan juga bahawa kewajipan ini dia berubah mengikut mengikut kemampuan seseorang. Okay? Kalau dia duduk dalam satu kawasan yang ada seorang tok guru je, maka dia belajar dengan tok guru tu. Kalau dia duduk dekat kawasan yang dia boleh belajar daripada 10 orang tok guru, dia belajar dengan 10 orang tok guru. Okey, apa yang dia dapat, bacaan apa yang dia belajar daripada tok guru dia, itu yang dia amalkan. Okey, kalau ada orang lain datang, orang lain kritik dia, maka dia kata ini tok guru saya ajar. Okey, kalau ada orang dapat buktikan bahawa adanya kesalahan, maka dia belajar benda baru pula. Okey, so begitu keadaannya. Okay, bukan kita kata fardu ain ni maksudnya semua kena belajar dengan satu fi namtin wahid. Okey, dia berada pada satu aras, satu level yang sama. Okay, setiap orang dengan kemampuan yang berbeza-beza, maka fattaqullaha mastata'tum. Maka berikanlah yang terbaik dalam usaha kita untuk mempelajari tata cara membaca Al-Quranul Karim. Maka kita terangkan juga kenapa membaca Al-Quran bertajwid ini fardu ain, kerana ia adalah kalam Allah Taala. So ingat baik-baik perkataannya. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kalam mana-mana manusia. Kalau manusia pun kita sebut perkataan yang datang daripada dia dengan sebutan yang salah, dengan bacaan yang salah, dia akan marah. Dia akan marah. Cuba tanya penulis-penulis buku, penulis-penulis teks, ucapan-ucapan. Kalau dibaca salah, dia akan rasa malu, dia akan rasa tak selesa. Lalu bagaimana pula kita baca kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang sepatutnya kita letak lebih tinggi daripada mana-mana kalam manusia. Okey. Dan kita sebutkan bahawa hukum bertajwid membaca Al-Quran fardu ain dan mempelajarinya juga adalah satu kewajipan fardu ain. Namun untuk kita tahu tentang idgham, isti'la, huruf istifalah, nanti kita akan tengok semua ni. Untuk kita berkenalan dengan tanwin tu apa, fathah tu apa, kasrah tu, dhammah tu, nama-nama tu tidak wajib untuk kita hafal. Ada orang dia rasa baca Al-Quran bertajwid ni memerlukan dia untuk tahu idgham tu apa, ikhfa tu apa, iqlab tu apa. Itu bukan satu syarat. Okey. Kalau kita dapat ingat nama-nama tu, alhamdulillah. Kalau kita tak dapat, maka tak ada masalah. Yang penting kita tahu cara baca. Okey, kalau huruf ni berjumpa dengan huruf ni, apa jadi? Nun mati jumpa huruf ni, apa jadi? Tanwin berjumpa dengan huruf ni, apa jadi? So, kalau huruf mat berjumpa dengan hamzah, apa jadi? So, itu yang kita maksudkan dengan cara bacaan. Cara bacaan ini wajib untuk kita belajar, tetapi mad asli, mad tamkin, mad badal, mad arid disukun, nama-nama tu tidak wajib untuk kita tahu. Okey, baik. Seterusnya, kita menceritakan tentang, setelah kita cerita tentang hukum, kita cerita tentang adab-adab dalam membaca Al-Quran. Bila kita nak duduk dengan kalam Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita dengar agung nak bertitah contohnya, ataupun kita dipanggil secara khusus untuk mendengar ucapan-ucapan daripada orang-orang yang terkenal, pemimpin-pemimpin masyarakat, orang-orang yang dihormati di kalangan masyarakat. Macam mana keadaan kita? Sudah tentu kita mempersiapkan diri kita dengan sebaiknya untuk mendengar kata-kata manusia ni. Semua ni manusia. Okey, lalu bagaimana pula kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Bila kita nak duduk dengan kalam Allah Taala, nak dengar kalam Allah Taala, nak sebut kalam Allah Subhanahu Wa Taala, takkanlah kita nak datang dalam keadaan yang tidak beradab ataupun dalam keadaan yang seolah-olah menampakkan kita tidak ada rasa hormat terhadap kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya kita juga menyebutkan, dan kita telah memulakan pada sesi yang lepas, pada sesi yang lepas kita telah mulakan bab nombor 2, iaitu memulakan bacaan. Okey, baik, kita ingat semula bahawa tata cara untuk memulakan bacaan adalah dengan menyebutkan dua perkara, iaitu isti'azah dan basmalah.
Okey, isti'azah dan basmalah. Okey, di mana kita sebutkan apa itu isti'azah dan apa itu basmalah. Okey, kita sebutkan bahawa isti'azah itu adalah untuk kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Okey, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tidak ada khilaf di kalangan mana-mana orang bahawa membaca isti'azah itu adalah satu keperluan sebelum kita membaca Al-Quranul Karim. Sebab apa? Kerana ada perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Pada ayat ke-98 daripada surah An-Nahl. Apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka beristiazahlah, mintalah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala daripada gangguan syaitan. Okay, kerana syaitan ni bila dia ganggu, dia bukan hanya bagi kita rasa mengantuk, rasa malas, tapi kadang-kadang dia menyebabkan kita mengubah bacaan-bacaan di dalam Al-Quran. Okey, bila kita baca, kita rasa salah. Bacaan ni kita tahu salah, tapi kita kata tak apalah, no problem. Itu adalah mainan syaitan. Ataupun kita rasa, tak perlulah kita baca. Saya baca dah okey dah ni, okey dah. Kita rasa kita baca tu dah okey. Tanpa kita tahu betul atau tidak cara bacaan kita. Maka itu gangguan syaitan yang datang pada kita. Maka sebelum membaca Al-Quran, bacalah isti'adah. Bila kita baca isti'adah, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan pelihara kita daripada gangguan syaitan. Dan seperti mana kita ceritakan juga bahawa isti'azah nak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, apa hukum dia? Wajib ke sunat? Okey, maka yang zahirnya ia adalah sunat. Okey, walau bagaimanapun ada sebahagian ahli ilmu dia kata wajib. Okey. Tapi kita meraihkan pandangan-pandangan yang mana selagi mana ia tidak bercanggah dengan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim ataupun hadis-hadis Nabi SAW. Okey. Baik, seterusnya. Okey, seterusnya kita menyebutkan juga sebelum kita memulakan bacaan, setelah kita membaca isti'adah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka yang keduanya adalah dengan kita membaca basmalah. Okay, membaca basmalah iaitu membaca bismillahirrahmanirrahim. Dan hukum membaca basmalah adalah sunat. Okay, dan kita juga dah menyebutkan, dah menceritakan bahawa membaca basmalah ni seperti mana isti'azah, dia ada dua keadaan. Iaitu di dalam solat dan di luar solat. Isti'azah di luar solat kita baca dengan suara yang kuat. Okay, isti'azah di dalam solat kita baca dengan suara yang perlahan. Sebab apa? Sebab kita dah ceritakan dah. Siapa boleh ingat balik? Okay, kenapa kita baca isti'azah dengan kuat di luar solat, tapi dalam solat kita baca perlahan? Okay. Dan kemudian bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim pun juga ada dua keadaan di mana kita membacanya di dalam solat, okay, di dalam solat dan di luar solat. Di luar, okay, kita sebut solat. Okay. Di mana di dalam dan di luar solat, maka kita ada pilihan. Nak baca kuat boleh, nak baca perlahan pun boleh. Tidak ada masalah. Okay, tidak ada masalah untuk kita sama ada nak baca kuat atau baca perlahan. Di dalam solat ada riwayat yang datang daripada Nabi SAW. Di luar solat maka ia bebas untuk kita. Okay, bebas untuk kita untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Okay, sama ada kita nak baca ataupun tidak. Namun amat digalakkan. Okay, amat digalakkan. Tambah lagi kalau kita baca dengan qiraat Hafs an Asim, maka amat digalakkan untuk kita baca basmalah pada setiap permulaan surah. Okay, yang ni kena tahu. Okay, dibaca di permulaan surah. Okay, ni. Ni. Okay, di permulaan surah. Okay, minta maaf terconteng pula. Dia tak smooth pula malam ni. Okay. Okay, di permulaan surah. Okay, di permulaan surah maka sangat digalakkan untuk kita membaca basmalah. Okey, sebab apa? Antara sebabnya adalah pertamanya basmalah itu ditulis di dalam mushaf. Maka kerana ia ditulis dalam mushaf dan semua yang ada di dalam mushaf adalah sebahagian daripada Al-Quran. Ya, maka kerana itu kita membaca basmalah. Okey, dan yang keduanya adalah kita membaca basmalah juga adalah kerana untuk membezakan bacaan kita Hafs an Asim dengan bacaan-bacaan lain. Okey. Kalau kita tengok ulama-ulama qiraat, contohnya Imam Syatibi rahimahullahu taala, dia kata wa basmala bainas surataini bisunnatin rijalun namauha diriyatan wa tahammula. Okey, dia cerita tentang cara ada orang, ada sebahagian qura, sebahagian qiraat ni dia baca dengan basmalah, ada sebahagian qiraat dia baca dengan tak ada basmalah.
dan ada sebahagian qiraat yang baca dengan saktah. Dia baca, contoh dia baca waladdallin. Dia senyap sekejap, 2 harakat tanpa bernafas. Dan kemudian dia sambung dengan ayat pertama surah yang berikutnya. Contoh waladdallin alif lam mim. Okey, itu antara bacaan. Antara bacaan yang datang. Maka kita baca basmalah kerana ia ditulis di dalam mushaf, dan yang keduanya untuk membezakan bacaan kita dengan bacaan qiraat yang lain. Okey, adapun di pertengahan surah, maka kaedah membacanya adalah seperti mana kita membaca permulaan surah. Okey, permulaan surah yang menceritakan tentang nikmat, tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tentang makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, maka mulakanlah dengan bismillah. Tetapi kalau ayat yang kita nak baca tu adalah ayat yang menceritakan tentang azab, yang menceritakan tentang perkara-perkara yang melambangkan kekerasan, maka kita tidak mulakannya dengan bismillahirrahmanirrahim. Walau bagaimanapun, pada sesi yang lepas kita berhenti dekat sini. Ada keadaan khusus yang mana kita sangat-sangat digalakkan, sangat-sangat digalakkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Tadi sebelum ni kita kata membaca bismillah itu pilihan. Nak baca boleh, tak nak baca boleh, tetapi ada tempat-tempat yang kita digalakkan untuk kita baca bismillah. Contohnya pada surah Ar-Ra'd. Mari kita buka Al-Quran semua. Siapa ada Quran, kita buka surah Ar-Ra'd pada ayat yang ke-14. Surah Ar-Ra'd pada ayat yang ke-14, iaitu pada muka surat 251. 251. Baik, kita buka muka surat 251, kita tengok pada ayat ke-14 surah Ar-Ra'd. Apa Allah Subhanahu Wa Taala sebut dekat sini? Kita pun baca a'udzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian kita sambung dengan ayat ni. Lahu da'watul haqq. So apa maksud ayat ni? Kita kena perhatikan apa maksud ayat ni. Lahu da'watul haqq. Maksudnya kepadanya dipanjatkan doa. Kepadanya dipanjatkan doa. Doa yang sebenar-benar doa pengabdian diri ni, doa kita yang penuh dengan kerintihan, nangis, minta hajat, lahu da'watul haqq. Hanya kepadanya dipanjatkan doa kita. Apa yang jadi masalah dia? Ustaz, apa masalah dia Ustaz? Ayat ni lahu da'watul haqq. Masalahnya ialah apabila kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya bagi makna a'udzubillah dan saya gabungkan dengan ayat ni. Apa makna dia? Aku berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada gangguan syaitan yang direjam. Daripada gangguan syaitan yang direjam, lahu da'watul haqq. Dia memiliki kepadanya diangkat doa-doa yang benar. Doa-doa yang melambangkan pengabdian diri diberikan kepadanya. So kepadanya itu balik kepada siapa? Agak-agak. Sekali lagi saya ulang ayat dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku meminta perlindungan. Aku memohon perlindungan daripada dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada gangguan syaitan kepadanya. Syaitan yang seolah-olah kita kata doa yang benar ni diberikan kepada syaitan. Kan nampak? So dia jadi masalah dekat situ. Apabila kita mula dengan a'udzubillah, lalu kita teruskan dengan ayat ke-14, maka seolah-olah kita kata lahu da'watul haq, doa yang benar ini diberikan kepada siapa? Seolah-olah kita sebut ia diberikan kepada syaitan. Maka untuk menghilangkan makna ni, supaya orang dia tak faham seperti mana yang ni kita panggil iltibas. Iltibas ni takut orang salah faham. Itu dia. Takut orang salah faham bahawa berdoa kepada syaitan, wal'iyadzubillah. Maka sebab tu kita tambah bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kepadanya diberikan doa-doa yang sebenarnya. Nampak? Baru kita faham, baru kita nampak hilang keraguan kita terhadap makna ayat. Begitu juga pada surah Fussilat pada ayat 47. Surah Fussilat pada ayat 47, iaitu pada muka surat Fussilat.
Okey. Fussilat muka surat 47 ayat 47 iaitu pada muka surat 482. Okey, siapa masuk 482 maka boleh tengok surah Fussilat ayat yang ke-47. Ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Okay, kalau kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Okey. Ilaihi yuraddu ilmus sa'ah, kepadanya dikembalikan pengetahuan tentang hari kiamat. Okey, kepadanya. Siapa yang mengetahui hari kiamat ni? Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita baca, aku berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada syaitan yang direjam, kepadanya dikembalikan pengetahuan hari kiamat. So seolah-olah makna yang datang adalah syaitan yang mengetahui tentang hari kiamat. Wal'iyadzubillah. Okey. Maka untuk menghilangkan salah faham ataupun keraguan pada makna ni, maka kita tambah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Penyayang, yang kepadanya dikembalikan ilmu-ilmu, pengetahuan-pengetahuan berkaitan dengan hari kiamat. Okey, nampak? So itu makna iltibas. Maksudnya ada tempat-tempat di dalam Al-Quran ni yang mana kalau kita sambungkan isti'azah ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita sambungkan dengan ayat tu, maka seolah-olah menggambarkan ada makna-makna yang kurang baik. Okey, maka sebab tu kita tambah Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Boleh? Okey. Kita akan masuk pada bab yang seterusnya. Okey, ini adalah permulaan. Permulaan kepada tajwid. Benda yang dinamakan sebagai tajwid. Okey, tapi sebelum saya buka, sebelum kita masuk pada bab ketiga ni, saya buka dulu untuk siapa nak bertanya soalan. Okey. Okey, siapa nak bertanya soalan boleh unmute dulu. Ustaz. Okey, ya. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, kalau setengah-setengah kita orang ni baca isti'azah tu, macam satu dah, setengah orang tu jadi sebagai satu rutin dah dia baca kan. Ada setengah orang tu dia tak baca pun isti'azah. Sebab setengah-setengah guru-guru ke dia kata digalakkan baca isti'azah lah sebab kita nak halau syaitan lah, maknanya maksud kan. Maknanya a'udzubillahi minasyaitan tu. Tapi macam yang Ustaz cakap tadi, kalau kita nak mulakan daripada ayat yang Ustaz bagi contoh tadi, maknanya kalau kita, macamnya seolah-olah kita nak mulakan baca ayat tu. Contoh kan, kita buka-buka tu, kita pun nak baca surat tu, ayat tu. Kalau kita tak baca a'udzubillah, ataupun kita kena baca a'udzubillah, macam mana? Okey. Keadaan ni dia kembali semula kepada tadi kita cerita. Okey, kita patah balik kejap pada slide kita. Okey, kita tengok isti'azah. Okey, membacanya adalah sunat. Sebahagian ahli ilmu mengatakan ia wajib. Okey, baik. Okey, jadi kalau orang yang kata wajib, maka dia kena baca. Sebab bila dia tak baca, dia berdosa. Maka dia kena baca. Okey, so bila dia baca dan orang yang kata wajib inilah yang perlu perhatikan kepada ayat-ayat ni. Okey, dia perlu perhatikan kepada makna ayat ni. Okey, ada pun orang yang kata tak wajib, maka bila dia tak baca, dia biasa je lah. Okey, sebab apa? Benda tak wajib. Okey, maka tak ada masalah. Kalau dia baca, dia dapat pahala lebih. Kalau dia tak baca, tak dapatlah pahala membaca isti'azah. So, begitulah keadaan dia. Okey, maka terpulang. Kalau orang datang baca Al-Quran pun, dia start baca dengan ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Lalu kita kata, oh tak salah, tak ada masalah. Tapi rugilah. Dia tak mula dengan isti'azah, dia tak mula dengan basmalah. Okey, maka sebab tu kita galakkan untuk orang, dan ini cara untuk keluar daripada perbincangan. Okey, sebab ada orang dia rasa ragu-ragu nak baca isti'azah ke tak nak baca basmalah ke tak nak. Maka kita baca dua-dua. Okey, baca dua-dua, melainkan apabila kita baca pada surah At-Taubah. Okey, maka surah At-Taubah kita tak baca. Satu lagi Ustaz sebab saya nak tanya macam basmalah ni, dalam surah At-Taubah tu maknanya pertama kali kita berjumpa dengan awal surah tu kita tak perlu baca basmalah, ataupun di pertengahan tu kita boleh baca basmalah. Okey, pertengahan surah macam kita sebut tadi, maka dia bergantung kepada isi kandungan surah tersebut. Okey, kalau dalam surah At-Taubah pun bukan semua ayat-ayat dalam surah At-Taubah menceritakan tentang perang, tentang orang kafir, tentang ahli kitab yang perlu bayar jizyah.
Ada tempat-tempat Allah Subhanahu Wa Taala sebut waridwanun minallahi akbar wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Ada Allah Taala sebut innallaha ashtara minal mu'minin. Allah Taala sebut dalam surah Taubah juga was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Taala cerita tentang keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada ayat-ayat yang seperti ini maka tidak ada masalah untuk kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Okey, baik. Okey, kita ada soalan. Ada soalan lain? Sampai 3 dia. Ustaz. Ada soalan. Okey, sila. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, semoga Ustaz. Macam ni, yang tadi yang kata yang kita untuk ayat yang Ustaz bagi contoh tadi tu, untuk pesilat tadi tu, katakan kita sebelum 40 ayat yang 46 tu. Kita nak masuk kepada ayat yang 47 tu, kita kena baca basmalah ke? Tak. Kalau kita sedang baca ayat ni, maksudnya kita sambung daripada muka surat 481 nak masuk 482, maka teruskan. Tak perlu kita sambung. Okay. Walaupun ada orang yang kata wajib. Macam Ustaz cakap. Isti'azah tu wajib pada permulaan bacaan. Okey, yang ni kena tahu. Okey. Yang ni kena tahu. Isti'azah ni dia wajib pada permulaan bacaan. Okey, adapun basmalah ni kita nak baca masa bila terpulang. Okey, masa permulaan bacaan ke kita nak baca ataupun pada tengah-tengah bacaan ke kita nak baca bismillahirrahmanirrahim, terputus sekejap nak sambung balik bismillahirrahmanirrahim, terpulang, tak ada masalah untuk baca basmalah ni pada bila-bila. Okey, walau bagaimanapun kita cerita tentang isti'azah dan basmalah pada permulaan bacaan. Ketika memulakan bacaan. Kalau kita dah memang sambung ayat daripada kita dah baca ayat 47 ni adalah muka surat kelima yang kita baca, maka tak perlu dah kepada isti'azah dan basmalah. Okey, kerana isti'azah dan basmalah yang kita sebut ni adalah permulaan bacaan. Maksudnya kita dah lepas ambil wuduk, maka kita duduk nak baca Al-Quran, maka kita baca isti'azah dengan basmalah. Dekat sini datang hukum isti'azah dan basmalah. Ataupun ada pun masa kalau kita sedang dah baca Al-Quran, kita terlupa nak baca isti'azah dengan basmalah, maka tak ada masalah. Terus je. Sebab isti'azah dan basmalah ni asalnya adalah untuk permulaan bacaan. Okey. Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, Ustaz. Okey, baik, kita sambung bab kita, bab yang ketiga. Okey. Sebab okey, nanti kita buka semula ruang untuk soalan-soalan. Baik, saya mute-kan semula ya. Okey. Baik. Okey, bab yang ketiga, huruf-huruf hijaiyah. Okey. Kenal apa itu huruf-huruf hijaiyah? Okey, mungkin orang-orang yang belajar bahasa Arab dia tahu apa tu huruf-huruf hijaiyah. Okey, di mana kita ada dalam setiap bahasa tu dia ada huruf-huruf dia. Okey, dia ada huruf-huruf dia. So huruf-huruf ni apa dia? Okey, maka kita terangkan huruf-huruf ini ialah ni. Okey, tengok apa dia. Huruf-huruf hijaiyah ialah abjad-abjad di dalam bahasa Arab. Okey. Katalah bila saya kata perkataan, contoh saya sebut perkataan ana. Dalam bahasa Melayu macam mana kita nak eja ana? Ana, ejaan dia A-N-A. Okey, A-N-A. Ya Allah, apa ni? Kenapa dia tak smooth? Okey, ana. Okey. A-N-A bila saya tulis macam ni, ni minta maaf, dia kurang jelas sikit. Okey, dia kurang jelas sikit. Sekejap saya pakai sarung tangan sekejap. Dia mungkin peluh ni dia menyebabkan jadi tak smooth. Okey, kejap ya. Okey, baik. Kalau saya kata ana, contoh ana. Okey. Ana dalam bahasa Malaysia macam mana nak sebut ana? Okey, ataupun saya eja, contoh saya eja lah. Saya eja perkataan ni. Perkataan saya. Okey. S-A-Y-A bunyinya saya. Okey. So kita boleh sebut sesuatu perkataan tu dengan abjad ni. Okey, bentuk macam ni bunyi dia bentuk macam ni bunyi dia bentuk macam ni maksudnya i. Bentuk macam ni bunyi okey. So inilah abjad-abjad. Abjad-abjad ni adalah bentuk-bentuk yang membolehkan bunyi itu dikeluarkan. Dan gabungan abjad-abjad ini akan membentuk satu perkataan. Okey, yang mana perkataan tu boleh difahami. Okey. Baik.
Okey, dalam bahasa Malaysia, nanti kita cerita bahasa Malaysia. Sebab kita sekarang ni dalam bahasa Arab. Kerana Al-Quran diturunkan di dalam bahasa Arab. Lalu huruf-huruf hijaiyah ialah abjad-abjad di dalam bahasa Arab. Okey, abjad-abjad di dalam bahasa Arab. Okey, kalau saya kata dalam bahasa Arab ada ana, ada anta, ana saya, anta awak lelaki, anti awak perempuan. Okey, lalu macam mana kita nak gambarkan perkataan tu? Susah juga kita nak gambarkan. Tapi apabila kita belajar bahasa Arab, kita tahu bahawa, tengok, ini, okey, ni dengan baris atas dia. Okey, ni pun baris atas dia. Maka, siapa yang tengok perkataan ni, dia tahu bunyi perkataan ni adalah ana. So, alif adalah satu abjad, nun satu abjad, alif ni pun satu abjad, maka jadi ana. Dan apabila orang tengok gabungan abjad ni, orang tahu ana ni maksudnya saya. Okey? Boleh? Okey. So, itulah abjad-abjad. Boleh nampak? Baik. Seperti mana bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris ada abjad-abjadnya, begitu juga bahasa Arab. Baik, saya ada soalan. Saya ada soalan. Apakah abjad-abjad bagi bahasa Malaysia? Apakah abjad-abjad bagi bahasa Malaysia? Okey. Bahasa Malaysia ada dua jenis abjad. Apa dia? Ada dua abjad dalam bahasa Malaysia. Apa abjad-abjad yang ada dalam bahasa Malaysia? Okey. Siapa yang jawab? Okey. Apa? Bagi tepukan untuk diri sendiri dan tahniah untuk diri sendiri kalau dia jawab jawapan yang betul. Abjad pertama dipanggil abjad Rumi. Okey. Abjad kedua dipanggil abjad Jawi. Okey. Rumi daripada Rom. Ni kita ambil tamadun Rom kita ambil. Jawi sebab daripada Jawa. Okey, Jawa kawasan maksudnya kawasan Malay Archipelago ni, kawasan Nusantara ni. Okey, so kita ada dua abjad iaitu abjad Rumi dan abjad Jawi. Okey, antara kesilapan yang orang faham sekarang ni ialah Jawi ni bahasa, Jawi bukan bahasa. Bahasa kita adalah bahasa Malaysia. Cuma kita ada dua jenis abjad iaitu kita ada abjad Rumi A B C D E F G. Dan kita ada abjad Jawi, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, ca. Kita ada ca. Okey, lebih kita daripada bahasa Arab, ada beberapa perkataan yang lebih dalam abjad Jawi berbanding dengan bahasa Arab. Walaupun bentuk tu lebih kurang sama. Okey, nampak abjad Jawi dengan huruf Arab ni lebih kurang sama je. Tapi kita ada tambahan berbanding huruf Arab. Kita ada ca. Okey, contohnya kita ada ca. 3 titik. Kemudian kita ada nya. Okey. Kita ada pa. Kita ada ga. Yang ni tak ada dalam bahasa Arab. Okey. So tapi ada dalam abjad Jawi. Okey, siapa yang dapat jawab dua ni, masya-Allah, tahniah untuk diri sendiri. Okey, mungkin host-host kita nak buat kuis ke? Okey, boleh mana tahu boleh dapat hadiah ke, mungkin dapat hadiah apa habatus sauda ke kan. Okey, ataupun hadiah yang lebih menarik, mengerjakan umrah. Okey, baik. Okey, kenapakah ia dinamakan hijaiyah? Okey, ni tak apa, untuk siapa yang nak mengaji bahasa Arab, maka hijaiyah bermaksud mempunyai bentuk-bentuk yang sama dan ia terpisah antara satu sama lain. Tak apa, ini pening kepala, kita KIV kan dia. Okey, berapakah bilangan huruf-huruf tersebut? Okey, berapakah bilangan huruf-huruf tersebut? Sebahagian orang mengatakan bahawa bilangannya adalah 28. Ada pula yang mengatakan bilangannya adalah 29. Okey, ada yang kata 28 dan ada yang kata 29. Okey, baik. Kita nak tengok huruf-huruf ni. Okey. Soalan bawah ni saya tanya selepas kita tengok huruf-huruf tu nanti. Baik, apakah huruf-huruf yang ada? Okey, pandangan yang pertama mengatakan ada 28 huruf. Oh, saya tak sertakan. Baik. Okey, pandangan yang pertama kata ada 28 huruf. So, apa 28 huruf yang ada ni? Baik, kita tengok satu persatu daripada huruf-huruf ni. Baik, huruf yang pertama adalah huruf, mana dia? Huruf yang pertama adalah huruf ini. Apa nama huruf ni? Okey, bagi orang yang kata 28 huruf, maka huruf ni adalah alif. Okey, alif. Dan pada masa yang sama, ia juga adalah hamzah. Okey, alif dan hamzah berkongsi bentuk, okey, dan ia dinamakan sebagai alif. Okey,
Okey, namun di dalamnya ada alif dan juga ada hamzah. Okey, mungkin kerana alif ni nampak lebih dominan. Hamzah ni kecil je kat atas ni. Okey, hamzah ni kecil je, yang ni hamzah. Okey, tapi alif ni panjang. Okey, lalu kerana alif ni lebih besar, lebih panjang, maka nama huruf ni dinamakan sebagai alif. Okey, nampak huruf alif ya? Okey. So, itu pandangan orang yang pertama. Okey, kita kata huruf yang pertama yang memulakan abjad adalah huruf alif. Kemudian kita ada huruf yang kedua. Apa nama huruf yang kedua ni? Ba. Okey, ingat huruf dia bunyi baun, ba. Ba. Okey, matikan pun tak apa. Ba. Okey, lalu kerana beratnya hamzah belakang ni, maka ramai orang dia suka buang bunyi hamzah ni. Maka dia sebut je lah ba. Dan kita pun sebut ba kan. Alif, ba, ta. Okey, tapi sebenarnya asal bunyi dia adalah dengan hamzah. Ba. Okey, baun. Okey. Huruf yang ketiga, apa dia? Ini, ada titik dua. Sama macam ba. Okey, so nama dia apa ni? Ta. Dan ta pun ejaannya adalah taun, ta. Okey, ta dia ada hamzah. Tapi kerana hamzah ni berat, maka kita buanglah. Maka jadilah ta. Senang kan? Nak sebut ta, susah pula ta. Sebut je ta, senang. Okey. So itu huruf yang kedua, huruf yang ketiga iaitu ta. Kemudian kita ada huruf yang keempat. Ini nama dia sa. Okey, sa. Saun, sa. Okey. Sa. Ataupun nama pendek dia, kita buang hamzah tu jadilah sa. Okey, sa. Okey. So ada orang bila dia sebut huruf-huruf ni, dia jadi kekok. Sebab apa? Dekat mana keluar bunyi sa? Kenapa ustaz sebut keluar bunyi sa? Saya sebut keluar bunyi sa. Kenapa tak keluar bunyi sa? Keluar bunyi sa. Okey, yang ni kita akan tengok. Kita nak berkenalan dengan huruf-huruf ni dulu. Okey, tapi selepas kita berkenalan dengan huruf-huruf ni 28 atau 29, maka kita akan tengok dekat mana dia keluar dalam bab yang seterusnya iaitu makhraj huruf. Okey, tapi sebelum kita sampai pada makhraj huruf, mari kita berkenalan dulu dengan huruf-huruf ni. Okey, baik. Okey, huruf yang seterusnya. Okey, padam dulu. Ni. Mana pemadam? Pemadam hilang. Okey. Baik. Huruf yang seterusnya adalah huruf yang dinamakan sebagai jim. Okey, jim, ya, mim. Jim. Okey. Ataupun kita ajar dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Malaysia, jim. Bukan jin, jim. Okey, J-I-M, jim. Okey, ada orang tanya, Ustaz, kenapa perlu nak eja-eja macam ni, Ustaz? Hafal je lah macam biasa, macam budak-budak duk nyanyi tu. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, dal, ra, zai, sin, shin, sad. Kan senang kan? Okey, tapi kita kena tahu dia punya ejaan. Untuk apa? Kerana kita akan jumpa nanti. Okey, kita akan jumpa contoh macam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat pertama, surah Al-Baqarah bunyi dia Alif Lam Mim. So macam mana kita nak sebut bunyi tu? Maka kita kena eja. Kita kena eja alif. Okey, alif. Kemudian lam. Kemudian mim. Okey, lepas kita eja baru kita boleh tahu cara sebutan dia. Lam mim mati jumpa dengan mim hidup, maka sini ada idgham. Okey, bila idgham, okey, mim mati jumpa mim, maka ada idgham dua harakat dengung. Okey, contoh, nanti kita akan cerita dengung tu apa. Okey, so dua harakat dengung bunyi yang keluar daripada hidung. Lam. Okey, mim. Kenapa jadi panjang? Kerana ada ya. Kenapa lam jadi panjang? Kerana ada alif. Okay. Sebab tu kita kena kenal huruf ni dengan bentuk ejaan dia. Bukan hanya kenal main ikut bunyi je. Alif, ba, ta, sa. Kena ikut dia punya ejaan dia. Okay, sebab apa kita akan lalu dengan huruf-huruf kaf, ha, ya, ain, sad, nun, qaf. Okay, lalu kita nak sebut macam mana huruf-huruf ni? Maka nak sebut dia kena dengan ejaan. Okay, boleh? So kita akan tengok dulu nama-nama huruf ni. Okay, dan selepas tu kita akan cerita tentang makhraj. So ini huruf jim. Jim. Okey, ingat jim. Okey. Baik, huruf yang seterusnya adalah huruf haun. Okey, ini bunyi dia haun. Okey, tapi kita dalam bahasa mudahnya ha je, senang. Ha. Okey, boleh.
Okey, itu huruf yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Okey, huruf yang seterusnya. Okey, huruf yang seterusnya adalah huruf kha. Okey, kha. Ejaan dia adalah khaun, kha. Okey, tapi kita pendekkan, kita pun sebut kha. Okey. Kha kha, bukan okey. KHA, kha. Bukan O. Okey, ini kesilapan ramai yang sebut huruf ni dengan kha. Kha adalah bunyi yang salah. Okey, bunyi yang betul adalah kha. Buka mulut, kha. Okey, kerana dalam bahasa Arab tidak ada huruf O. Dalam bahasa Arab tidak ada huruf O. A, E, I, O, U hanya ada dalam bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia. Mungkin ada dalam bahasa Cina, saya tak tahu. Saya tak belajar bahasa Cina, Korea, Jepun ke, Afrika, Swahili ke. Itu tak sempat nak belajar lagi. Kalau ada rezeki, doa-doa lah Allah Ta'ala mudahkan. Okay, baik. So, huruf ni bunyi dia kha. K-H-A, kha, kha. Okay, dapat tengok mulut saya, kha. Buka mulut, bukan kho. Tak nak kho. Kha. Okay, boleh? Okay, itu huruf kha. Okay, kita padam. Kha'un, kha. Okay. Kemudian selepas kha, kita ada huruf dal. Dal, alif, lam. Dal. Ejaan bahasa Melayu dia D-A-L. Macam kuah yang kita makan roti canai tu. Tu nama dia kuah dal. Dalun, dal. Okay, ni nama dia dal. Okay. Boleh? Okay. Kemudian kita ada zal. Huruf yang seterusnya. Okay, huruf ni huruf apa? Zal. Okay. Dia macam dal tapi zal. Kenapa ada D kat depan tu? Nanti kita tengok. Nak sebut macam mana Ustaz? Dezal ataupun zal. Setiap huruf-huruf ni kita kena tahu dia punya tempat keluar supaya kita boleh bagi sebutan yang betul. Tapi sebelum sampai, kita habiskan dulu sampai ya. Okay, zal, zalun, zal. Okay, baik. Okay, seterusnya kita pergi pada huruf yang seterusnya. Apa dia? Ra. Huruf nama dia ra. Okey, kita pendekkan, kita bagi nama ra. Okey, ini pun sama. Ramai orang sebut ra dengan O. Sebutan dengan ra adalah sebutan yang salah, kurang tepat. Okey, bukanlah kita kata salah sepenuhnya, tapi kurang tepat. Kerana sebutan yang tepat adalah ra. Bukan mulut, R-A, ra. Kerana dalam bahasa Arab nanti kita akan tengok, dalam bahasa Arab ada 3 je baris dia. A, I, U. Dia tak ada U-I-A. Dia tak ada O, dia tak ada I. I teleng, I pepek, dua-dua tak ada. Yang ada A, I dan U. O tak ada. Sebab tu kita kata tidak ada ro. Ro tak ada, ra. Buka mulut kita. A, huruf A. Okey, baik. Huruf yang seterusnya. Okey. Huruf yang seterusnya adalah huruf yang dinamakan sebagai zai. Okey. Zayun, zai. Okey, ejaan dia zai. Zaitun, Zainal, semua zai. Uzai, Uzai saya lah. Okey, zai. Okay, nama dia zai. Huruf ni nama dia zai. Okey, baik. Huruf yang seterusnya adalah huruf yang nama dia ada gigi ni. Nama dia sin. Okey, sin, ya, nun. Okey. So ini pun kita kena tahu juga sebab kita ada surah yang selalu orang kat Malaysia ni baca. Surah apa? Yasin. So bila nak baca Yasin, kita pun tertanya-tanya, kenapa sin tu panjang, ya tu tak panjang? Yasin. Okey. Sin. Okey. So sin kerana ada huruf mat. Nanti kita cerita apa tu huruf mat. Okey, tapi nak tengok ejaan dulu. Sin, S-I-N, sin. Okey. Kemudian pergi pada huruf yang seterusnya, iaitu huruf shin. Ni. Dia macam sin tapi ada titik 3. So nama dia adalah shin. Okey. S-H-I-N. Shin. Shin. Okey, boleh? Shin. Okey. Kemudian kita ada huruf yang seterusnya adalah huruf
Sad. Okey, sad ni ejaan bahasa Arab dia. Okay, ejaan bahasa Melayu dia S-A-D. Bukan sad jangan baca bahasa Inggeris pula. Okay, baca sad. Sad. Bukan S-O-D. Tak nak sod. Sod. Sod adalah bunyi yang kurang tepat. Okey, bunyi yang tepat adalah sad. Sad. Okey. Okey. Kaf ha ya ain sad. Sad. Bukan sod. Nampak beza tak? Sad dengan sod. Okey. Kita tak ada sod, kita ada sad. Okey, sentiasa buka mulut kita. Okey, itu huruf sad. Okey. Kemudian kita pergi pada huruf yang seterusnya. Okey, huruf apa ni? Dia macam sad tapi dia ada titik. Okey, nama huruf ni adalah dad. Okey, dad. Ejaan dia adalah D-A-D. Bukan dad. Janganlah baca bahasa Inggeris pula. Dad. Okey, kalau kita nak bagi nampak ni sikit, mungkin kita boleh. Sekejap kita padam. Kita start dengan D-H-A-D. Dad. Dad. Jangan tukar jadi D-H-O-D. Tak nak. Dad tak ada. Dad. A. Dad. Bukan bod. Okay, nampak beza dia? Dad dengan bod. Waladdallin. Dengan waladdallin. Nampak beza dia? Waladdallin. Orang Arab dengar pun dia kata, oi, ajaib bunyi ni. First time dia dengar kan. Okey, waladda, ba, baris atas a, waladdallin. Okey. Okey. Baik, itu huruf yang seterusnya, dad. Kemudian datang huruf yang seterusnya. Huruf ini nama dia adalah taun, ta. Kita pendekkan, kita pun panggil dia ta je. Ta. Okey. Okey, ini pun salah juga saya ni. T-H-A bukan T-H-O. Okey. T-H-O tak nak. Kita nak T-H-A. Ta. 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 Okey. Huruf ta bukan to. Okey. Okey. Kemudian huruf yang seterusnya. Okey, huruf yang seterusnya adalah huruf yang dinamakan sebagai zaun, za. Okey, za ataupun kita pendekkan, buang hamzah dia, maka dia jadi za. Za, bukannya zo. Zo kurang tepat. Za, ya bacaan yang betul. Za. Va. Okey, va. Okey, va. Macam mana nak dapat bunyi va, Ustaz? Macam mana dapat bunyi va ni? Nanti kita akan cerita insya-Allah. Jangan tergopoh-gapah, jangan tergesa-gesa, perlahan-lahan. Okey, ain. Okey. Huruf ini nama dia ain. Okey, ain. Okey. Ain. Okey. So bunyi dia adalah ain. Okey, ataupun dalam semua ain. Okey, bunyi dia bukan ain. Jangan baca ain, in. Bukan ain, bukan ain, tapi ain. Ain. Kita tak panggil orang ni n. Kita tak panggil orang ni in. Kita panggil orang ni ain. So ain. Okey, huruf ni nama dia ain. Okey. Baik, kita pergi pada huruf yang seterusnya, iaitu huruf ni pun sama macam ain tadi. Nama dia ghainun. Ghain. Ain, ghain. Okey, tapi kita kadang-kadang berat nak sebut ghain ni. Kita pun eja dia, patutnya ejaan dia ghain. Okey, ghain ada ai. Okey, tapi kita biasa hentam ni je. Rain. Yang senang kan rain. Okey, rain. Tapi kita kena tahu ghain dengan ain, sebab ada tempat-tempat dalam Al-Quran perlukan kita untuk sebut huruf ni. Okey, ain contohnya. Kaf ha ya ain sad. Okey. Surah ayat dalam surah Al-Maidah contoh. Wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil 'ain.
Okey. Wal aina bil ain. Tak nak baca kaf ha ya ain. Ain tu bunyi apa? Ajaib bunyi ain. Okey. So kita tengok ejaan dia. Ain dan ghain. Okey. Baik. Seterusnya. Setelah ain, setelah ghain yang kita pendekkan dengan ghain. Senang ghain kan. Okey. Kemudian kita ada huruf seterusnya. Nama huruf ni adalah fa'un, fa. Kita pendekkan dia jadi fa. Okey. Fa. Okey. Fa. Okey. So hamzah ni biasa kena buang lah bila kita nak sebut. Senang. Okey. Fa. Okey. Huruf yang seterusnya adalah huruf qaf. Okey, qaf. Okey, qaf. Ejaan dia qafun, qaf. Ejaan dalam bahasa Melayu dia adalah QAF, bukannya QOF. Bukan qaf, tapi qaf. Qaf, buka mulut. Okey, qaf. Okey, dan seterusnya huruf yang seterusnya adalah huruf kaf. Okey, ni nama dia kaf. Okey, ejaan dia kaf. Okey, ni senang. Kaf. Okey, kaf. Okey. Okey, kemudian kita ada huruf yang seterusnya iaitu lam. Okey, lam alif mim. Okey, ataupun ejaan dia dalam bahasa Melayu lam. Lam. Okey. Lam. Okey, kemudian kita ada huruf yang seterusnya. Belakang ni semua insya-Allah senang, mudah. Ni mim. Mim ya mim. Mim ya mim. Ataupun ejaan Melayu dia M-I-M. Mim. Okey, kemudian kita ada huruf yang seterusnya. Nun. Okey, ni nun, waw, nun. Nun. Atau ejaan dia nun. Bukan non. Jangan non. Tapi nun. Okey, kemudian kita ada huruf yang seterusnya iaitu huruf terconteng pula. Saya minta maaf. Okey. Ini huruf waw. Ejaan bahasa Arab tu. Wow. Okey. Ejaan bahasa Melayu dia senang. Wow. Bukan wow. Wow. Bukan wow. 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 Okey. W-A bukan W-O. Okey. Wow. Okey. Baik. Kemudian huruf yang seterusnya. Ha-un, ha. Okey. Ha. Ataupun ejaan dia. Ha. Okey. HA tadi kita dah pernah tengok dah. Patah balik kat belakang. Ustaz, sama ni. Ni pun HA juga. So apa beza ha dengan ha ni? Ha. Okay. So apa beza dia? Kita akan tengok nanti pada makhraj huruf. Okay, ejaan dalam bahasa Melayu dia sama, tetapi bunyi dia berlainan. Nanti kita akan tengok. Okay, dalam makhraj huruf. Okay, baik. Okay, dan huruf yang terakhir adalah huruf ya-un. Ya, ataupun kita pendekkan dia, kita buang hamzah dia, maka jadi ya. Ya. Okay, boleh? Okay. So, bila kita dah tengok nama huruf-huruf ni, baru kita rasa tenang nak menyanyikan lagu dia. Alif. Macam mana? Tak cukup nafas pula. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, bad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya. Okay, nampak? Okay. Ini bagi orang-orang yang mengatakan bahawa huruf-huruf hijaiyah ada 28. Okey. Kemudian ada pandangan yang kedua mengatakan huruf hijaiyah ada 29. Benda yang sama, tak ada perbezaan. Cuma mereka pecahkan huruf. Kalau orang yang kata 28, dia kata alif dan hamzah ni sama. Okey, bagi orang yang kata 29, alif dengan hamzah dua entiti yang berlainan. Alif adalah alif, hamzah adalah hamzah. Okey. So, maka mereka ada dua bentuk pula. Okay, bila mereka pecahkan hamzah dengan alif ni, maka jadilah dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, ba, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya.
Okey, bila dia bawa datang alif kat depan, maka dia letak hamzah ni dekat belakang sebelum ya. Okey. Ada sebahagian lain pula dia kata, oh tak, yang sepatutnya ialah hamzah duduk depan. Dia paling kuat, so dia duduk depan. Okey, so hamzah. Tapi bila nak sebut hamzah ni, dia sebut alif juga. Okey, tapi maksud dia adalah hamzah. Okey, ni alif kat depan ni. Okey, walaupun dia orang kata ini sebenarnya adalah hamzah, tapi dia tak sebut hamzah bata sahajim, tak, tapi dia sebut alif juga kat depan ni. Okey. So jadilah alif bata sajim ha kha dal zal ra zai sin shin sad dad ta dha ain ghain fa qaf kaf lam mim nun waw ha lam alif ya. Okey. So ini bentuk yang kedua. Okey, bentuk yang ajaib ialah bentuk yang bawa datang lam alif, dan pada masa yang sama hamzah pun dia bawa datang. Hamzah kat depan pun ada. Ini gandaan banyak betul huruf-huruf yang ada. Hamzah sampai 2 kali ulang. Okey. Alif pula pun sama, 2 kali ulang. Okey, maka kalau orang yang dah bawa datang hamzah, maka dia tak payah ulang dah hamzah kat belakang. Okey, lam alif ni apa dia? Huruf apa lam alif ni? Okey, lam alif ni huruf apa sebenarnya? Ada ke huruf lam alif? Kalau ada huruf lam alif, kenapa yang dekat atas ni tak ada lam alif? Yang 28 huruf ni lagilah tak ada lam alif. So lam alif ni apa? Lam alif ni sebenarnya dia nak cerita tentang alif. Okey, dan alif ni adalah alif mad. Nanti kita ceritalah apa tu alif mad. Okey, tapi alif ni dia tak ada bunyi. Bunyi dia tak ada. Macam mana nak bunyikan alif? Hamzah kita tahu bunyi dia a i u, bunyi hamzah. Alif bunyi dia apa? Bunyi dia panjang ya. Itu bunyi alif. Okey, tapi bunyi alif yang panjang ni kalau kita tulis alif je, dia tak nampaklah bunyi dia. Okey. Sebab tu ditambah lam alif supaya dia keluar bunyi dia la, baru nampak bunyi panjang pada alif tu. Okey, sebenarnya yang dia nak masukkan sini bukanlah lam alif tapi huruf alif sahaja. Cuma dia bawa datang lam untuk bagi nampak bahawa alif dekat sini bukan bunyi dia a i u, tetapi bunyi dia a. Okey, boleh? Okey, baik. So ini adalah pandangan-pandangan orang berkenaan dengan huruf hijaiyah. So kita nak pakai yang mana? Pakailah yang mana pun, dan saya prefer yang 28 huruf. Pendek lagi senang kan? Buat apa kita tambah huruf sampai 29? Ada juga yang pakai 29. Tak ada masalah. Dua-dua boleh diterima. Okey, boleh. So ini adalah huruf-huruf hijaiyah. Okey. Maka kita berbalik pada soalan. Soalan ni sekadar tambahan je. Siapa nak ilmu dia boleh cari. Okey, apa susunan asal huruf-huruf bahasa Arab? Okey. Susunan asal huruf-huruf bahasa Arab. Okay. Susunan sekarang ni, susunan alif bata sajim ha kha ni adalah susunan moden. Okay, susunan yang ada pada zaman jahiliyah, zaman-zaman Nabi SAW. Maksudnya dia mutaakhir. Dia lewat. Okay. Asal kepada huruf-huruf Arab ni, dia punya turutan dia adalah turutan abjad. Okay. So perkataan abjad ni dapat daripada apa? Dapat daripada asal susunan huruf. Asal susunan huruf dalam bahasa Arab, okay, adalah mula dia adalah abjad. Ni ejaan asal dia. Ada ni. Okey, sa'fad. Okey, kalimat sa'fad. Yang belakang ni saya tak ingat. Abjad hawaz hati kalimat sa'fad. Ni ejaan asal bahasa Arab. Okey, dan ejaan ini dia bermula dengan alif ba jim dal. Okey. Okey, ni apa asal kepada turutan ni adalah daripada bangsa Kanaan lama, orang-orang yang duduk dekat kawasan Palestin, kawasan Syria, kawasan Syam yang lama. So daripada inilah keluarnya perkataan abjad. Okey, alif ba jim dal kan abjad. Okey, maka sebab tu huruf-huruf yang ada sekarang ni dikenali dengan abjad. Kerana susunan asal huruf-huruf bahasa Arab. Lalu kemudiannya dengan zaman moden, maka susunan abjad ni dia dah tak relevan. Susunan abjad ni hanya digunakan untuk nombor.
Okey, alif tu sama dengan 1, ba sama dengan 2. Okey, sama sampai dekat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Ya sama dengan 10. Okey. So pelik tak? Tak pelik sebab kita pun ada abjad Roman. 1, 2. Ni abjad Roman kan? 3. So dalam bahasa Arab pun sama, bentuk yang sama. Okey, baik. Itu sekadar selingan sahaja. Okey, baik. Okey, kita nak masuk lebih mendalam pada huruf-huruf hijaiyah. Maka boleh kita padam sekejap. Okey. Okey, kita masuk pada yang seterusnya. Okey, dah nampak dah? Semua ada gambaran tentang huruf-huruf hijaiyah? Okey, baik. Kita nak masuk pada makhraj huruf. Tapi sebelum masuk dalam makhraj huruf, seperti biasa saya buka untuk soalan. Siapa nak bertanya, boleh bertanya. Okey. Sila, siapa ada soalan? Tak ada? Ada? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pada zaman-zaman saya dulu tahun 60-an. Kalau abjad dia tu, jahiyah itu, mula pada alif, belakang dia ada lam, alif, hamzah, ya. Itu saya dah tahu beza dia. Okey, itu yang kita kata pada asalnya kalau kita dah sebut alif kat depan, kita tak perlu dah lah bawa lam alif dekat belakang. Hamzah tu kita boleh faham lah. Sebab ada orang yang mengatakan alif dengan hamzah adalah dua huruf yang berbeza. Tetapi untuk kita bawa alif, kemudian lam alif lagi dekat belakang, maka dia adalah sesuatu yang agak ajaib dan pelik. Kenapa alif kena ulang 2 kali? Okey. Walau bagaimanapun kita tak adalah kita tekankan sangat, sebab kalau alif ulang 2 kali pun dia tetap alif tu dia tak ada kesan lah. Maksudnya alif ulang 2 kali ke 3 kali dalam ayat tu, bila kita guna dalam bacaan Al-Quran dia tetap alif juga. Okey, maka kita kata susunan ni kalau siapa tambah alif, lam alif, maka tak ada masalah. Maka tak ada masalah untuk tambah atau untuk kurangkan. Tapi kalau untuk kurangkan huruf yang memang tak ada, kita kata tak ada, kalau contoh huruf ba. Okey, ba ni tak ada ganti dia. Okey, maka kalau dia buang huruf ba, so dia kita kehilangan satu huruf yang menyebabkan bahasa Arab ni dia tak boleh nak berbunyi. Tapi kalau alif dengan lam alif kita buang salah satu, huruf lain masih boleh berfungsi dan alif tu tetap masih ada. Okey, maka sebab tu kita kata pada asalnya alif dan lam alif ni adalah huruf yang sama. Okey, tapi mungkin kerana orang seronok bila nak menyanyi tu kena dia punya tune dia pula. Alif ba ta sa jim ha kha dal dal ra zai sin shin sad bat ta dha ain ghin fa qaf kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Kan nampak dia punya nada dia ataupun dia punya lenggok dia lagi. Dia dah hafal selama 30 tahun dah, maka kita kata tak ada masalah. Okey, kita kata tak ada masalah. Okey, kenapa ada soalan datang? Kenapa alif duduk di atas hamzah? Alif boleh duduk di atas hamzah, boleh duduk di bawah hamzah, boleh duduk di tepi hamzah. Okey. Alif hamzah ni dia boleh duduk dekat atas. Okey, dia kadang-kadang dia duduk dekat bawah. So dua je lah dia boleh. Nak pergi ke mana lagi? Nak ke tepi pun boleh. Okey, selepas pun boleh. Semua ada. Hamzah ni dia boleh datang dekat mana-mana keadaan pun. Okay, tapi kalau yang mengiringi alif ni biasanya dia duduk dekat atas ataupun dia duduk dekat bawah. Boleh mana-mana. Okey, boleh. Dan hamzah ni biasanya dia akan datang pada 3 huruf je, awi. Okey, huruf awi ni. Ni ada hamzahnya. Hamzah kat atas, hamzah kat bawah, hamzah kat atas. Waw dia tak ada hamzah kat bawah. Ini ada. Okey, ni pun kadang-kadang ada tulis kat bawah juga. Okey, tapi waw dia tak ada hamzah kat bawah. Okey, boleh. Okey, hamzah ni bukanlah maknanya kita kata mesti ke atas. Tak ada. Dia boleh pergi ke bawah. Okey, boleh. Okey, ada soalan lain? Tak ada. Okey, baik. Bila tak ada, okey saya tutup semula. Saya akan cerita tentang kita cerita mukadimah je, gambaran awal tentang makhraj huruf. Detailnya kita akan cerita pada sesi akan datang insya-Allah. Okey, baik. Baik. Huruf-huruf yang kita sebut tadi, alif sampai ya, maka huruf-huruf ni dia berbunyi apabila berlakunya pertemuan.
pertemuan. Sebab apa? Katalah saya ada sebelah tangan je. Sebelah tangan ni saya tepuk, ada bunyi tak? Saya gosok, ada bunyi tak? Tak ada bunyi. Sebab apa? Sebelah. Okey, bunyi ni dia datang hasil daripada geseran. Dua benda yang bertemu maka jadilah bunyi. Okey, bila bertemu, jari dengan jari bertemu maka keluarlah bunyi. Tangan dengan tangan bertemu maka keluarlah bunyi. Tapi kalau sebelah je dia tak jadi. Pertemuan tu tak ada maka dia tidak jadi. Angguk kepala kuat-kuat pun dia tak ada bunyi. Tapi kalau hantuk kepala kat dinding, insya-Allah dia akan berbunyi. Sebab apa? Ada pertemuan. Baik, huruf alif sampai ya bila dia nak keluar pun maka dia perlu kepada pertemuan. Okey, dan pertemuan inilah yang menghasilkan huruf-huruf tersebut. Dan secara umumnya, okey, pertemuan ini dia berlaku di beberapa tempat. Okey, tempat yang pertama adalah dipanggil sebagai al-halqu. Okey, halq. Okey. Halq ni apa? Kerongkong. Okey, kerongkong. Okey, ini tempat yang pertama keluar. Okay, maksudnya ada benda yang bertemu dekat kerongkong kita. Kita pun pelik, ada apa Ustaz dalam kerongkong ni boleh bertemu pula. Okay, dan bila bertemu tu pula, keluar bunyi pula. Okay. Dalam kerongkong kita ada peti suara kita dan kita ada pita suara kita. So, pita suara inilah yang akan bertemu. Okay, pita suara akan bertemu, sama ada dia bertemu sesama dia ataupun dia bertemu dengan dinding kita punya kerongkong. Okey, so daripada pertemuan yang berlaku dalam kerongkong ni maka ada huruf-huruf akan keluar. Huruf apa akan keluar kita tengok nanti. Ada huruf-huruf akan keluar dengan pertemuan-pertemuan yang berlaku dekat kerongkong. So huruf-huruf ni kita panggil huruf-huruf kerongkong. Huruful halqi. Okey. Dan yang keduanya kita ada al-lisan. Kita ada al-lisan. Apa dia lisan? Lisan maksudnya lidah. Okay, kita ada lidah kita. So apa yang bertemu? Lidah ni adalah tempat yang paling complicated. Okay, kerana ada 15 huruf keluar daripada lidah sahaja. So kalau lidah kita gagal berfungsi dengan baik, maka menyebabkan majoriti huruf kita tak dapat nak sebut. Huruf semua ada 28. So kalau 15 keluar daripada lidah, maka bermakna 13 huruf sahaja yang keluar daripada bukan lidah. Okey, so lidah ni dia majoriti. Dia pegang majoriti. Okey, so lidah ni dia akan pergi ke mana? Nanti kita akan tengok. Dia kadang-kadang dia pergi ke langit-langit atas, kadang-kadang dia pergi ke belakang gigi atas, kadang-kadang dia pergi ke hujung gigi atas, kadang-kadang dia pergi ke hujung gigi bawah. Okey, maka lidah ni dia bergerak. Dan dia organ yang paling ringan untuk dia bergerak. Okay, so sebab tu banyak huruf keluar dengan lidah. Okay. Kemudian kita ada asyafatan. Asyafatan bibir. Okay, ini bibir. Okay, bibir. Okay, so bibir kadang-kadang dia bertemu dengan bibir. Bibir atas jumpa bibir bawah, keluar huruf apa? Baba, mama. Okay, kemudian bibir kadang-kadang berjumpa dengan gigi. Maka jadi apa? Fa. Kadang-kadang bibir ni dia hampir-hampir bertemu tapi dia tak bertemu. Maka keluar huruf apa? Kita akan tengok nanti. Okey, so 3 tempat ni, halqa, kerongkong kita, kedua lidah kita, dan yang ketiga bibir kita adalah tempat keluar bunyi huruf. Tempat keluar huruf. Okey, ada ba, ta, sa, jim, ha, kha. Okey, dia akan keluar dekat salah satu daripada 3 tempat ni. Okey, dan kemudian daripada rongga yang ada pada kita pun ada lagi 2 tempat keluar, dan tapi yang keluar daripada tempat ni hanya bunyi. Okey, bunyi sahaja yang keluar. Apa dia? Dia tak keluar huruf, dia keluar bunyi. Yang pertama kita ada jauf. Okey, al-jauf. Jauf ni apa? Jauf ni rongga. Rongga ni apa? Kalau kita tengok gambar rajah ni rongga. Daripada mulut kita ni masuk dalam, nampak saya punya merah tu. Sampai ke hujung kat leher kita ni, inilah rongga. Sepanjang ini semua dinamakan sebagai jauf. Rongga. Okey, dia namakan rongga. So rongga ni yang akan keluar daripada dia bunyi apa? Bunyi panjang. Okey, bunyi panjang.
Dan bunyi panjang inilah keluar bunyi daripada rongga kita. Maksudnya kalau ada makanan tersangkut kat situ, maka tak keluarlah bunyi dia tak keluarlah okey. I atau u, ataupun bila kita sakit tekak, pedih tekak kita, anak tekak kita perik, maka bila kita keluarkan dia akan sakit. Okey, sebab rongga adalah keseluruhan perjalanan daripada mula mulut kita sampai ke leher kita. Okey. Itu al-jawf. Dan yang seterusnya adalah al-khayshum. Khayshum ni apa? Khayshum ni maksudnya pangkal hidung. Baik Ustaz, kat pangkal hidung ni keluar apa pula? Okey, kat pangkal hidung ni keluar apa pula? Dekat pangkal hidung ni akan keluar bunyi yang kita namakan dia sebagai dengung. Pernah dengar dengung tak? So ada orang tanya, bila kita baca ustaz-ustaz kita, guru-guru kita suruh dengung ni. Lalu kita pun tertanya-tanya, apa itu dengung? Macam mana cara nak dengung? Dengung adalah tutup mulut kita, keluarkan bunyi. So bunyi yang keluar adalah bunyi daripada hidung. Ataupun dalam orang Malaysia ni senang ni, dinamakan sebagai sengau. So itulah bunyi khayshum, bunyi dengung. So, bila orang kata, okey, dengung 2 harakat, maksudnya kita keluarkan bunyi daripada pangkal hidung kita dengan kadar 2 harakat. Okey. Contoh, Al-Fatihah dia tak ada dengung. Okey, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Okey, unzila min qablik. Okey, nampak ada dengung kat situ. So dengung ni apa dia? Bunyi yang keluar daripada hidung. So 2 ni adalah tempat keluar bunyi. Khayshum tempat keluar bunyi, jawf tempat keluar bunyi. Adapun kerongkong, lidah dan bibir adalah tempat keluar huruf. Keluar bunyi itu keluar bunyi huruf. Ba, ta, sa, ja. Dia bukan hanya a, i, u, itu bunyi daripada jawf dengan khayshum. Okey, baik. So detail apa yang ada di dalam khayshum, dalam halq, dalam lisan dan dalam bibir, maka kita akan detailkan pada pertemuan-pertemuan kita akan datang. Okey, nampak? Ini semua huruf-huruf yang kita akan belajar. Berapa slide ni Ustaz? Dah banyaknya. Okey, tapi bila kita dah baca, dah tahu nanti, benda ni semua akan jadi mudah insya-Allah. Okey, boleh? Okey, baik. Okey, sebelum kita tutup pada malam ni, kita nak dengar ada soalan-soalan. Siapa ada soalan-soalan, sesi terakhir untuk bertanya sebelum kita berpisah pada malam ni. Ada soalan? Boleh unmute siapa nak bertanya. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ni nak tanya, tak tahulah kalau berkaitan ke tidak lah. Ni kita belajar tajwid kan. Ya. Jadi selama ni yang kita baca yang tajwid dia tak betul, macam mana kiranya amalnya? Okey, baik. Seseorang itu tidak dipertanggungjawabkan melain setelah dia mengetahui. Okey, setelah dia tahu baru dia dipertanggungjawabkan. Okay, sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami takkan azab sesuatu kaum sehinggalah kami datangkan kepada mereka nabi dan rasul. Sebab apa? Golongan yang tak ada nabi dan tak ada rasul sampai pada mereka, maka Allah Taala tak azab mereka. Tapi ada benda yang Allah Taala buat pada mereka nantilah hari kiamat. Ada soalan-soalannya. Tapi nak ceritakan bahawa bila ilmu tu dah sampai baru dipertanggungjawabkan. Adapun kalau ilmu tu tak sampai lagi pada kita, maka kita tidak dipertanggungjawabkan. Okey, kita tak dipertanggungjawabkan selagi mana ilmu tu tak sampai pada kita. Namun ada satu situasi yang ilmu tu tak sampai pada kita tapi kita tetap dipertanggungjawabkan. Apa dia? Bila kita ada peluang untuk dapatkan ilmu tu tapi kita abaikan peluang tersebut. Kita berpaling daripada peluang tersebut. Maka dekat sini tetap kita akan dipertanggungjawabkan. So, jawapan kepada Encik Akbar yang bertanya, maka kita kata orang yang dah berlalu, dah lepas,
Allah Ta'ala sebut banyak kali dalam Al-Quran, illa ma qad salaf, illa ma qad salaf. Maksudnya mereka tak tahu lagi. Kita tak tahu lagi hukum masa tu. Tapi bila kita dah tahu, maka wajib bagi kita untuk betulkan. Okey, benda-benda yang salah yang kita dah lalu, maka wajib untuk kita betulkan. Yang dah lepas, maka siapa nak rasa bersalah, nak minta ampun pada Allah Ta'ala, tak ada masalah. Kalau dia tak rasa benda tu salah sebab dia tak tahu pun tak ada masalah. Okey, tapi apa yang perlu dia lihat adalah langkah ke depan dia. Bila dia dah tahu, maka dia kena buat benda yang dia dah tahu. Dan ini terpakai pada semua hukum agama. Okay, dalam ada orang dia tak tahu apa hukum umrah, apa hukum haji. So bila dia tak tahu, dalam keadaan dia tak tahu tu, dan memang dia belajar pun tidak diajarkan kepada dia benda tu, maka tidak dipertanggungjawabkan pada dia. Tetapi setelah dia tahu, maka lepas tu dia jadi dipertanggungjawabkan kepada dia. Wallahu ta'ala alam. Lanjut sikit Ustaz ya. Jadi kita terkadang tu terjadi pada saya lah, tak tahu kalau orang lain macam mana, tapi kita membaca, kita dah tahu bacaan yang sepatutnya betulnya ya. Bila keluar dari mulut tu dalam solat kita tu silap, bunyi dia tak betul. Jadi macam mana kita ulangkan balik ke, ataupun kita teruskan ke, ataupun supaya kita tak ulangkan balik ke, macam mana? Okey, baik. Yang ni kita tengok. Dalam kelas tajwid ni, kalau sebolehnya kita kurangkan pasal hukum, tapi saya cerita. Baik, dalam bacaan Al-Quran, dia ada dua, satu kesilapan yang kita lakukan ada dua. Satu kesilapan sengaja, satu kesilapan tak sengaja. Tak sengaja ni kita panggil zallat lah, zallat. Kadang-kadang bila kita dalam bahasa Arab dia panggil zallat. Zallat ni kegelinciran. Maksudnya tergelincir ni bukannya kita sengaja pergi kat sana dan jatuhkan diri, tak. Tapi kita tergelincir kerana licin ke apa ke, maka kita tergelincir. So itu tak sengaja. Dalam kita membaca Al-Quran, kadang kita dah tahu, tetapi tiba-tiba kita baca salah dan kita tak perasan salah. Okay, kita perasan setelah kita rukuk contohnya. Ataupun kita perasan lepas orang bagi tahu kat kita salah tadi baca ni, baru kita perasan. Okey, yang dekat sini maka kita kita minta ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta ampun asal zallat. Zallat ni adalah kemungkinan daripada kelalaian kita ataupun daripada gangguan syaitan pada kita. Okey, maka kesilapan-kesilapan seperti ini, maka minta ampun pada Allah Taala agar kesalahan yang salah tu dijadi berubah jadi pahala. Okey. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, kesilapan dalam membaca Al-Quran ada dua jenis. Okey, kesilapan dalam baca Al-Quran disebut sebagai lahan. Lahnun. Okey, lahan ni kesilapan ada dua. Nanti kita akan cerita benda ni insya-Allah. Okey, kesilapan yang pertama nama dia kesilapan jali, lahan jali. Okey, dan kita ada lahan khafi. Okey, lahan jali adalah kesilapan yang ubah makna ayat. Okey, ubah makna ayat. Okey. So kalau kesilapan lahan jali ni kita kena betulkan. Macam contoh kita baca dalam rakaat yang pertama. Okey, kemudian kita rukuk dan kita sujud. Dalam sujud kita baru kita perasan. Rupanya kita baca salah, dan kesalahan tu kesalahan yang sangat fatal. Maksudnya dia mengubah makna ayat Al-Quran. Maka bila kita naik pada rakaat kedua, maka ulang balik dan betulkan kesalahan. Okey, betulkan kesalahan. Adapun lahan khafi ni, okey, kalau kita tersedar dalam waktu yang singkat. Okey, contoh bila kita baca patutnya alhamdulillahirabbil alamin, kita terbaca alhamdulillah. Tapi masa kita tak habis lagi alhamdulillahirabbil alamin, kita terperasan bahawa salah ni. Lalu kita ulang cepat-cepat. Okey. Tapi kalau jarak dia dah jauh, okey, jarak dah jauh, dah masuk rakaat daripada rakaat pertama dah masuk rakaat kedua, maka lahan khafi ni kita bagi keuzuran, lepaslah, tak ada masalah. So lahan khafi ni adalah benda-benda yang mengurangkan kesempurnaan tapi dia tak ubah makna ayat Al-Quran. Okey, dia mengurangkan kesempurnaan, macam mat 6 harakat kita baca 4 ataupun kita baca 2, macam contoh waladdallin, patutnya 6 harakat tapi kita baca waladdallin, jadi 2 harakat.
So salah ke tak salah, dia tak ubah makna Al-Quran. Cuma dia mengurangkan kesempurnaan dan mencacatkan bacaan. So itu kita panggil dia sebagai lahan khafi. Okey, lahan khafi. Okay, so lahan khafi ni kalau dia dah berlalu dalam tempoh masa yang panjang, tak sempat nak ulang, susah nak ulang, okey, maka kita letak harap pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala ampunkan kesalahan kita. Okay, walaupun kesalahan dia, insya-Allah dia tidak mendatangkan dosa, insya-Allah. Okey, boleh nampak? Okey, sengaja dan tak jali dan khafi. Minta maaf kalau lagi topik tadi. Tak apa. Sebab soalan apa-apa pun, yang penting kalau berkaitan dengan ilmu, dia tetap akan bagi manfaat dan faedah pada orang lain. Cuma saya minta dalam kelas tajwid kita kurangkan bertanya tentang hukum. Sebab hukum ni biasanya yang keluarkan hukum ni mufti-mufti. Melainkan hukum-hukum yang memang dah sedia maklum, maka itu kita boleh berkongsi, insya-Allah. Okey. Terima kasih. Okey, sama-sama. Okey. Baik, ada soalan lain? Ada soalan lain? Okey, tak ada. Okey, baik. Kalau tak ada, insya-Allah kita berkongsi sehingga setakat ini dulu. Naktafi bihadzal qadar. Okey, sehingga kita berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Okey, lalu saya harapkan siapa yang baru nak berjinak dengan tajwid, selagi kita tak masuk lagi dalam makhraj ni, maka panggillah sahabat-sahabat kita untuk datang dan dengar sekali, insya-Allah. So manfaat dia dapat pada diri kita sendiri dan insya-Allah manfaat itu sampai pada orang yang kita sebarkan ilmu ini. Okay, kalau kita tak nak ajak dia ataupun dia ada kekangan masa untuk datang, kita sendiri yang dah ambil ilmu, katalah ambil pada hari Rabu, kita jumpa dia pada hari Khamis, maka ajar pada dia pada hari Khamis. Sebarkan ilmu ni. Bila kita ambil, bukan kita nak pegang seorang-seorang, nak simpan dalam peti besi ataupun kalau kasar sikit bawa masuk dalam kubur, tapi kita nak benda tu jadi pahala, kitaran pahala kita. Kita dah ada dalam kubur tapi pahala masih bergerak lagi. Sebab apa? Sebab perkongsian ilmu. Okey, Nabi SAW sebut idza mata ibnu adam inqata'a min amalihi illa min thalath. Terputus amalan dia bila dia dah masuk kubur melainkan pada 3. Salah satu dia adalah ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang manusia lain boleh ambil manfaat daripadanya. Okey, boleh insya-Allah. Okey. Baik. Okey, so kalau tak ada apa-apa, kita tangguhkan dulu perkongsian kita pada malam ini dengan kafaratul majlis tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Waktu yang sama hari Rabu jam 9.15 malam insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Ustaz banyak-banyak. Jazakallah Ustaz.